mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Dr. Razi Jidin Menteri Kanan Pendidikan bersama tetamu-tetamu utama masuk ke Dewan. Majlis dimulakan dengan nyanyian lagu Negaraku diikuti bahasa jiwa bangsa dan Sekolahku Sejahtera. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Marilah, marilah ya semua, buktikan taat setia dengan satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, megahkan masa kita, bahasa jiwa bangsa. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua, yakinlah bahasa jiwa bangsa. Marilah, mari raya semua, buktikan taat setia dengan satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, megahkan masa kita, bahasa jiwa bangsa. Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar selama setia
kesihatan diutama, kebersihan dijaga, sama perkasa etika, integriti di jiwa. Kita selami empati, fitnah kasih insani, teguh jati diri harap, sopan hidup harmoni. Segalaku sejahtera, segalaku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Segalaku sejahtera, segalaku sejahtera, gemilanglah Malaysia di mata dunia. Sejahtera, segalaku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, segalaku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Hidup mulia percaya, terus tekun usaha, teliti dalam bekerja, diri cekap terampil, eksplorasi ilmu berguna, bertindak rasional, mantapkan artikulasi, ucap penuh kualiti. Segalaku sejahtera, segalaku sejahtera, bangkitlah generasi pewaris negara. Segalaku sejahtera, segalaku sejahtera, gemilanglah Malaysia di mata dunia. Sejahtera, segalaku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, segalaku sejahtera, ayo kita jayakan bersama. Sejahtera, segalaku sejahtera. Hashtag Sayyid Sama. Tetamu kehormat dan para hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua hadirin atas nyanyian 3 buah lagu bersama kumpulan choir dari Sekolah Seni Malaysia Kuala Lumpur yang dianggotai oleh 20 orang ahli daripada murid tingkatan 1 sehingga 5 bidang seni muzik. Kumpulan choir ini telah membuat beberapa persembahan jemputan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga terlibat di dalam peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Juga diucapkan ribuan terima kasih kepada kumpulan Cak Lempong Sri Gretih daripada College Vocational Port Dickson dianggotai oleh 14 ahli terdiri daripada pelajar sijil dan diploma vocational Malaysia. Kumpulan ini baru saja memenangi naib johan pertandingan seni warisan bongai peringkat kebangsaan anjuran radio televisyen Malaysia pada tahun 2022. Yang berhormat Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berbahagia Datuk Yusran Shah bin Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berusaha Dr. Ahmad Rafi bin Cik Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia Sektor Pembangunan Profesionalisme, yang berbahagia Datuk Haji Abang Salihuddin bin Abang Sakeran, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, yang berusaha Puan Hajah Zanariah binti Haji Ahmad, Pengarah Bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vocational, yang berusaha Tuan Ramzi bin Mansur, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia Sektor Pengurusan, yang berusaha Tuan Haji Azman bin Haji Adnan, Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, yang berusaha Encik Razifuddin bin Nordin, CEO Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan, yang berusaha Dr. Rusmini binti Ku Ahmad, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, yang berusaha Encik Hassan Nudin bin Hamid, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam, yang berusaha Tuan Haji Syarifuddin bin Haji Abdul Ali Hussein, Ketua Nazir Sekolah, yang berbahagia Datuk Dr. Haji Tajuddin bin Muhammad Yunus, Pengarah Institut Aminuddin Baki, pengarah-pengarah bahagian warga pendidik, seterusnya hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Berbanjar cemara di tanah rata, tempat teduhan sekumpulan murai, segar dan mesra bahasa kita, anugerah warisan, usah terurai. Dimulakan lafaz dengan nama Allah Tuhan Ilahi, dimohonkan limpahan berkat akan segala nikmat yang diberi,
Diucapkan puji-pujian kepada Allah Rabbul Izzati, diiringkan sanjungan dengan kesyukuran yang amat tinggi. Pihak majlis mengambil ruang seawal waktu untuk menyatakan sepenuh aspirasi setulus hati kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan serta para tetamu yang dapat bersama-sama dalam sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan Sektor Pendidikan tahun 2022 yang membawakan tema Bahasa Jiwa Bangsa. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi memberkati dan merahmati majlis kita pada pagi ini, majlis menjemput dan mempersilakan Encik Muhammad Nur Syam bin Abdul Rahman tampil seketika untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya mudabbiral amr. Tuhan yang mentadbir segala urusan. Kalimah puji dan syukur kami ungkapkan. Kami rafakkan tangan-tangan kami dengan penuh rasa kehambaan. Memohon redha dan restumu dengan penuh pengharapan agar majlis sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan Sektor Pendidikan dilimpahi sinar keberkatan, dinaungi rahmat dan juga keselamatan, dihindari dari segala musibah dan juga kemudaratan. Allahumma ya khaliqal insan wa 'allamahul bayan. Bersyukur kami atas segala nikmat yang Engkau kurniakan, sebuah kehidupan yang Engkau ciptakan. Lahirnya kami bersuku kaum beza rupa bahasa berlainan. Lantaran Engkau anugerahkan kami sebuah bahasa persefahaman, bahasa pertuturan untuk setiap anak watan, bahasa penyatuan meraikan kepelbagaian. Dalam kepelbagaian Engkau jelmakan kekuatan. Allahumma al-latiful halim. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang berbudi bahasa, berakhlak mulia, indah pekerti, lembut tutur kata, fasih berbicara, tekun berusaha, saling muafakat, bersatu hati, membina tamadun bangsa. Allahumma ya sami'ad du'a. Hanya padamu kami panjatkan segala doa dan harapan agar diterima segala amal kebajikan, dikurniakan kekuatan juga keafiatan, agar mampu kami meneruskan perjuangan, memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, memartabatkan bahasa, membina peradaban. Ilhamkanlah kami sebaik-baik pandangan dan buah fikiran. Pandulah setiap tindakan kami agar sentiasa seiringan. Suburkanlah hati kami dengan cahaya ketakwaan. Ampunkanlah segala dosa dan ketelanjuran. Semoga setiap gerak kerja dan tindakan kami sentiasa dalam pimpinan-Mu Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Dibuang sembilu jadi mengkawan, akar kedangsa dibebat-bebat. Tempat berlari sekawan rusa, bahasa Melayu, bahasa perpaduan, kesantunan bahasa, tinggi martabat, pembentuk jati diri bangsa Malaysia.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berikan tepukan gemuruh sekali lagi kepada persembahan pembukaan yang diberi nama Pahlawan Natib iaitu Kisah Seorang Pahlawan Murut. Dan persembahan ini menampilkan 12 murid berbakat dari Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya. Dan pasukan ini juga telah memenangi tempat ketiga pertandingan etnik kreatif peringkat kebangsaan 2022. Hadirin dan hadirat sekalian, cantiknya paras puteri salju bersama Nenda mencari lokan. Jika negara ingin maju, bahasa ibunda jangan sesekali kita lupakan. Seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian, marilah sama-sama kita hayati dan amati ucapan perasmian yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razi Jidin. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih saudara dan saudari pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang saya hormati Datuk Yusran, KSU Kementerian Pendidikan Malaysia, Dr. Rafi, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Pengarah Program Puan Zanariah, Pengarah Bahagian Pendidikan Bahagian Latihan Teknik dan Vocational, Datuk Abang, Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, Kepimpinan Pendidikan, saudara-saudari yang hadir pada pagi ini. Pagi ini kita berada dalam satu majlis yang kita panggil Majlis Sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan tahun 2022 peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apa yang paling penting yang kita ingin sentuh tentang bahasa ini, kita lihat perkara utama atau premis asas. Bila kita bercakap tentang bahasa, apa yang saya rasa dipersetujui secara universal ialah sesiapa yang menguasai sesuatu bahasa itu, mereka mempunyai kelebihan berbanding dengan orang yang tidak menguasainya. Itu premis asas. Apa sahaja bahasa, premis asasnya adalah sesiapa yang menguasai bahasa itu dengan baik, mereka mempunyai kelebihan terhadap mereka yang lain yang tidak menguasainya. Apatah lagi apabila kita bercakap tentang dunia global, dunia tanpa sempadan, dunia yang mana kita bergerak secara fizikal ataupun secara virtual, di mana bahasa itu memainkan peranan yang sangat penting. Namun apa yang kita perlu dalami adalah apabila kita sebut mempunyai tahap penguasaan yang baik, apakah tahap penguasaan yang baik itu? Sebab itu dalam konteks dekad bahasa kebangsaan ini, selain daripada kita mendapat semangat bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan yang kita perlu sentiasa perteguhkan, kita juga perlu fahami bahawa penanaman usaha dan penekanan kepada pendekatan untuk memperkukuhkan penguasaan bahasa itu adalah salah satu komponen penting. Ya, ada yang boleh bercakap, ada yang boleh menulis. Tetapi setakat mana percakapannya, setakat mana penulisannya menunjukkan bahawa mereka menguasai bahasa, dalam konteks ini bahasa Melayu. Saudara-saudari, apabila kita bercakap tentang penguasaan yang baik, penguasaan ini perlu dilihat dari pelbagai perspektif. Penguasaan yang baik dalam bentuk penulisan novel adalah berbeza dalam konteks penguasaan yang baik dalam bentuk penulisan puisi. Penguasaan yang baik dalam bentuk penulisan puisi adalah berbeza dengan penguasaan yang baik apabila kita bercakap tentang penulisan dokumen-dokumen rasmi kerajaan. Kalau kita tulis dokumen rasmi kerajaan dengan bahasa puisi, kita rasa kita mempunyai penguasaan yang baik betul, tetapi mesej yang hendak disampaikan melalui dokumen itu tidak akan dapat difahami oleh kumpulan sasar. Sebab itu dalam konteks penguasaan bahasa ini, ianya tidak mengira apakah peringkat umur. Daripada peringkat sekolah, sama ada sekolah rendah, sekolah menengah, peringkat universiti, seterusnya peringkat bekerja.
penguasaan ini perlulah kita sentiasa tingkatkan dari semasa ke semasa, mengambil kira dinamik perubahan di luar sana. Sebab itu, apa yang paling penting adalah untuk kita menguasai perkara-perkara asas bahasa. Kita bercakap tentang nahu ataupun tata bahasa. Kita bercakap tentang pemilihan perkataan. Kita bercakap tentang penyusunan ayat. Kita bercakap tentang penyusunan hujah. Kita bercakap tentang penyusunan paragraf dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Kita bercakap tentang penyusunan bab-bab dalam penulisan. Perkara ini adalah melibatkan penguasaan. Sebab itu apabila kita bercakap tentang penguasaan bahasa, untuk bahasa kita ini dapat digunakan sebagai satu wadah menyampaikan mesej yang hendak disampaikan, maka penguasaan bahasa itu adalah kritikal, adalah amat penting, khususnya dalam konteks penyampaian yang ingin dilaksanakan. Sebagai sebuah kementerian, apabila kita bercakap tentang penguasaan bahasa dalam konteks penulisan dasar-dasar kementerian, penulisan polisi-polisi yang berkaitan, penulisan peraturan-peraturan yang berkaitan, maka pendekatan bahasa yang digunakan perlulah mudah difahami oleh semua pemegang taruh bagi memastikan setiap mesej yang hendak disampaikan itu dapat disampaikan dengan baik dan mudah difahami. Saudara-saudari, apabila kita bercakap tentang bahasa ini, Kementerian Pendidikan, khususnya dalam konteks sektor pendidikan, memainkan peranan yang amat penting. Apa yang kita corakkan kepada anak-anak kita sewaktu di sekolah akan memberi kesan kepada pembawaan penguasaan bahasa mereka apabila mereka meningkat dewasa. Saya menghabiskan masa 20 tahun daripada umur saya 45 tahun berkelana merantau di Australia. Balik pada tahun 2018, alhamdulillah penguasaannya masih berada pada tahap yang baik. Dan secara peribadi, selain daripada guru-guru yang telah mendidik sewaktu di sekolah rendah, sewaktu di sekolah menengah, saya turut hutang budi kepada wartawan yang menjadi nadi ataupun penulis utama dalam akhbar-akhbar tempatan di zaman persekolahan. Saya masih ingat, perkara pertama balik daripada sekolah adalah membaca akhbar-akhbar, membaca berita-berita dan rencana ditulis. Pada waktu itu, kaedah penulisan, pendekatan penulisan oleh wartawan-wartawan pada zaman tersebut, saya masuk sekolah Darjah 1 tahun 1984, adalah satu pendekatan yang cukup cermat. Kalau saudara-saudara buka balik penulisan wartawan-wartawan pada zaman saya sekolah dulu, kita dapat lihat bagaimana pendekatan yang digunakan cukup cermat dan mempengaruhi sesiapa sahaja yang membacanya dalam konteks penguasaan bahasa. Sebab itu, saudara-saudari, semua daripada kita apabila bercakap tentang memperjuangkan bahasa kebangsaan, penguasaan bahasa yang tersusun dan cekap ini adalah amat penting. Kerana apa? Penguasaan bahasa yang lemah akan menyebabkan mesej, termasuklah mesej ilmu, tidak dapat disampaikan dengan baik dan jelas. Kekuatan sesuatu bahasa itu adalah pada ilmunya, di mana kelompok yang menguasai ilmu, yang menulis dalam bahasanya, yang bertutur dalam bahasanya, akan menjadi kelompok di mana bahasanya akan lebih terkedepan berbanding dengan yang lain. Jika kita lihat tamadun-tamadun manusia yang mana dibina dengan kekuatan ilmu, dan pada zaman itu bahasa yang menguasai ilmu lah yang akan menjadi bahasa paling terkedepan di sesuatu zaman. Sebab itu apabila kita bercakap tentang pengukuhan bahasa, apa yang paling penting pada masa yang sama kita perlu juga bercakap tentang pengukuhan bidang-bidang ilmu. Saudara-saudari, dalam konteks Kementerian Pendidikan, dalam konteks usaha-usaha kita di sekolah, akhir-akhir ini banyak perkara-perkara baru yang kita perkenalkan dalam konteks untuk memastikan bahawa anak-anak kita melihat bidang bahasa ini
dalam konteks ataupun dalam sudut, dalam lensa yang jauh lebih luas. Buat pertama kali sebagai contoh, beberapa minggu lepas pihak Dewan Bahasa dan UNW bersama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan pertandingan peringkat kebangsaan penulisan dan sayembara puisi buat pertama kali. Kerana apa? Kerana kita mahu anak-anak ini didedahkan dengan penguasaan konteks bahasa dalam sudut yang lebih luas. Saudara-saudari, bila kita bercakap tentang bahasa, setiap bidang itu mempunyai kekuatan masing-masing. Kita bercakap tentang puisi, mungkin susah untuk sesetengah daripada kita memahami apakah mesej yang hendak disampaikan. Tetapi untuk mereka yang menyelami mesej itu, yang cuba memahaminya, akan melihat bahawa penulis ini merupakan seorang yang mempunyai satu pemikiran analitikal yang cukup baik, menyusunnya dengan tutur, dengan susunan, dengan kelancaran yang cukup jelas. Kerana apa? Kerana mereka yang menguasainya akan dapat memahami konteks bidang penulisan tersebut, dan mereka yang membacanya sekiranya tidak mempunyai kepakaran, mungkin melihat sesuatu yang sukar, tetapi sekiranya kita benar-benar menyelami mesej yang hendak disampaikan, maka kita boleh lihat penulisan dalam pelbagai konteks ini sebenarnya mempunyai tata cara dan analytical konteks yang cukup luas dan cukup besar. Sebab itu, apabila kita bercakap tentang sambutan dekad bahasa kebangsaan ini, tak kiralah tahun bila, tak kiralah di mana sahaja, apa yang paling penting adalah untuk kita sama-sama membawa anak-anak kita daripada semua peringkat memahami premis asas dalam penguasaan bahasa, iaitu mereka yang menguasai mana-mana bahasa dengan baik, maka mereka itu mempunyai kelebihan berbanding dengan orang lain yang tidak menguasai bahasa tersebut. Sekiranya premis asas ini difahami, apa sahaja ruang dan peluang untuk anak-anak kita mempelajari bahasa, dan dalam konteks ini bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, kita akan dapat lihat anak-anak ini akan mempunyai satu kejiwaan, akan mempunyai satu penjiwaan, akan mendalami bahasa tersebut dengan hasrat untuk menguasainya dengan baik, bagi membolehkan mereka bersaing dalam konteks dunia global ini, dan membolehkan mereka menambah koleksi penguasaan bahasa yang dikuasai dengan cukup baik, seterusnya meningkatkan daya saing mereka di peringkat dunia. Saudara-saudari, saya doakan yang terbaik untuk semua. Usaha yang baik ini kita perlu teruskan dengan lebih tersusun, dengan lebih cermat, untuk memastikan kita tidak hanya bercakap tentang slogan bahasa jiwa bangsa, tapi kita ingin melihat bahawa bahasa itu dikuasai dan difahami, dan mesej yang hendak disampaikan melalui penggunaan bahasa tersebut dapat disampaikan dengan baik dan dapat difahami oleh mereka yang menerimanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, sebagai gimik perahsian dijemput Yang Berbahagia Datuk Yusran Shah bersama dengan Yang Berusaha Dr. Ahmad Rafi ke pentas bersama-sama YBMK untuk melancarkan gimik perahsian. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga dunia. Untuk makluman yang berhormat Datuk dan hadirin sekalian, montaj dan inovasi adalah dari Kolej Vocational Lebuh Kereta Ipoh Perak. Yang berhormat Datuk dan semua tetamu kehormat diminta untuk terus kekal di pentas bagi sesi penyampaian hadiah dan anugerah. Baiklah, seterusnya adalah penyampaian hadiah aktiviti bahasa kebangsaan sepanjang tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Dimulakan untuk penyampaian bagi pertandingan mencipta dan melapaskan pantun bersempena Dekad Bahasa Kebangsaan Sektor Pendidikan. Diumumkan tempat ke-6 Muhammad Fazrizal bin Muhammad Ropi dari bahagian akaun. Seterusnya, tempat ke-5 Puan Rozilah binti Ibrahim dari Jemaah Nazir Putrajaya. Tempat ke-4 dipersilakan Puan Ling Tian Wong dari bahagian khidmat pengurusan. Dipersilakan seterusnya tempat ke-3 Puan Zaridah binti Ibrahim dari bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian. Diumumkan seterusnya Naib Johan Encik Moh Azam bin Razali dari bahagian sumber dan teknologi pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan, diumumkan Johan bagi pertandingan mencipta dan melapaskan pantun adalah Encik Hizrin bin Sinin dari bahagian sukan, kurikulum dan kesenian. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, bagi pertandingan lagu puisi bersempena Dekad Bahasa Kebangsaan bagi sektor pendidikan, tempat ke-6 Datin Nik Syazrila Roslin binti Muhammad Rosli dari bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian. Diikuti tempat yang ke-5 Encik Muhammad Nazir bin Muhammad Ghazali dari bahagian profesionalisme guru. Dipersilakan seterusnya tempat ke-4 Encik Ahmad Zulfadli bin Abdul Mujib dari bahagian matrikulasi. Tempat ketiga dipersilakan Puan Nurbaiti binti Ahmad dari bahagian pembangunan kurikulum. Seterusnya, Naib Johan dipersilakan Encik Muhammad Haris bin Muhammad Rahim alias Muhammad Nur dari bahagian pengurusan sekolah harian. Tuan-tuan dan puan-puan, diumumkan Johan jatuh kepada Puan Ratna Sari Ayu binti Osman dari bahagian sukan, kokurikulum dan kesenian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Majlis Sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan Sektor Pendidikan 2022 diteruskan dengan penyampaian sijil penghargaan Dekad Bahasa Sektor Pendidikan 2022. Untuk makluman yang berhormat Menteri Kanan Pendidikan dan hadirin sekalian, anugerah ini merupakan salah satu inisiatif strategik dalam pelan tindakan pemartabatan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Anugerah ini diberikan untuk mengiktiraf individu dalam memartabatkan bahasa Melayu di dalam sektor pendidikan. Berikut dipaparkan tayangan video multimedia penerima hadiah kategori bahasa Melayu sektor pendidikan dan kategori bahasa Melayu sektor teknikal dan vocational. Sama-sama kita saksikan.
Hadirin sekalian, untuk menyampaikan anugerah kepada penerima-penerima, majlis menyebut Yang Berhormat Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan untuk menyampaikan anugerah. Majlis dimulakan dengan menjemput dan mempersilakan dahulu penerima sijil penghargaan dekat bahasa kategori Bahasa Melayu, sektor pendidikan. Dipersilakan Yang Berusaha Dr. Suryati binti Zakaria dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jengka Pusat, Pahang. Seterusnya dijemput penerima sijil penghargaan bagi kategori Bahasa Melayu sektor teknikal dan vokasional. Dipersilakan Teknologis Adnan bin Dali dari Kolej Vokasional Sepang. Tahniah diucapkan kepada penerima-penerima anugerah. Berikutnya adalah upacara penyampaian cenderamata. Untuk itu, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Yusran Shah bin Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia, menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan, atas kesudian untuk merasmi dan menyampaikan majlis penganugerahan pada hari ini. Buat pengetahuan Yang Berhormat Datuk, cenderamata adalah hasil kreatif pensyarah Kolej Vokasional Batuan iaitu Teknologis Muhammad Syafiq bin Muhammad Rosfi. Majlis merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan atas kesudian menyempurnakan penyampaian anugerah itu tadi. Terima kasih diucapkan. Hadirin dan hadirat sekalian, seterusnya adalah bacaan ikrar setia bahasa. Lafaz ikrar ini menampilkan 7 orang pelajar dari Kolej Vokasional Sepang. Dipersilakan. Kami, rakyat Malaysia, berikrar, akan terus memperjuangkan, bahasa kebangsaan, sebagai bahasa yang mencipta, kedaulatan bangsa, bahasa kesatuan politik, ekonomi, budaya, sosial, pendidikan, sains dan teknologi, serta pembangunan negara, yang menjamin, kelangsungan bangsa Malaysia, bahasa yang menjaga, dan memupuk kebebasan, intelektual, serta memerdekakan pemikiran bangsa, dan bahasa yang membawa, memelihara, mencipta, menyalurkan, serta mengembangkan ilmu, dan tamadun di negara, dan di dunia. Sesungguhnya, kami bertekad, akan meneruskan, perjuangan ini. Majlis merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada pasukan bacaan ikrar setia bahasa. Lafaz ikrar setia bahasa ini mengingatkan kita akan tanggungjawab untuk mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara yang tercinta di Malaysia. Berikut adalah sesi fotografi. Mohon Yang Berhormat Datuk untuk dan juga tetamu-tetamu jemputan kekal berada di tempat masing-masing dan dipersilakan jurugambar serta pengamal media ke pentas untuk merakamkan sesi bergambar sempena Dekad Bahasa Kebangsaan Sektor Pendidikan tahun 2022.
Hadirin dan hadirat sekalian, masuk ke desa memburu rusa, rusanya rupanya lari ke tepi kali. Melalui bahasa, menyerlahkan bangsa, jati diri dicari, identiti dikenali. Majlis Sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan Sektor Pendidikan tahun 2022 diteruskan dengan persembahan tarian moden kontemporari dengan menampilkan 8 orang murid yang berbakat dari Genius. Dengan itu, dipersilakan.
Ribuan terima kasih diucapkan kepada pasukan dari Genius yang mempersembahkan tarian moden kontemporari dengan lagu Kasih Suntingan sebentar tadi. Buat pengetahuan hadirin, Genius Seni Tari pernah membuat persembahan di luar negara seperti di Dubai, Kazakhstan, Beijing, Jerman, Istanbul dan sampai ke New York. Genius Seni Tari juga pernah membuat persembahan di depan Presiden Amerika Syarikat Barack Obama sempena sidang kemuncak ASEAN ke-27 dan beberapa presiden negara lain di seluruh dunia. Hadirin sekalian, terbang sekawan si burung merbuk, batang selasih di Tanjung Jara. Padamu Tuan, kami persembah santapan kasih juadah mesra. Majlis seterusnya menjemput Yang Berhormat Datuk, tetamu-tetamu utama dan hadirin sekalian untuk menjamu selera. Dipersilakan. Hadirin sekalian, sambil menikmati jamuan, marilah kita saksikan peragaan busana mengikut negeri yang dipersembahkan oleh Sri Kandi dari Kolej Vokasional Datuk Undang Haji Muhammad Sharif dan juga dari Kolej Vokasional ERT Setapak. Dipersilakan. Berkebaya nak darah penuh bersopan. Cik Mek Molek mengatur langkah, kerongsang suasa, lekat di baju. Busana Kelantan terkenal sudah, sopan di peraga darah Melayu. Halus buatan, pending di pinggang, kain panjang lekat di bahu. Cik Siti Wan Kembang sudah terbilang menjadi sebutan sejak dahulu. Cik adik, kita dah sampai Nogori. Dongah bantu dari abang ya. Kain songkek penuh tenunan, dokoh dipakai buatan perak. Pakaian Minang halus buatan, warisan lama berkubur tidak. Wah, pandainya Cik Abang berpantun. Mestilah, cuba cik adik pula berpantun. Kerongsang dipakai buat hiasan. Tengkolok songket letak di kepala. Pantang cuai menjaga warisan. Takut ditolak di generasi muda. Koma-koma, teman nak khabar ni. Negeri Perak pun ada busana tersendiri. Cantik dan indah sekali. Betul tu, dengarkan pantun dari Koma ya. Pending emas, cucuk sanggul, selendang sedondon, kuning warnanya. Setanding gerak bila bertempur, takkan hilang seni budaya.
Alahai, terpersona betul sungguh abang melihat. Walaupun gadis Perak berseluar panjang, tetap nampak ayu menggayakan busana tradisi Perak. Berseluar panjang, turun beraksi, nampak segerak, dokoh suasa. Pantang undur sebelum mati, pahlawan Perak gagah perkasa. Kini tiba sudah kita di negeri terbesar di semenanjung Malaysia. Berbaju kurung, berpesak kembang, padanan sesuai, kain selisih. Walau maju, negara terbilang, pakaian pahang takkan disisih. Berpesak kembang, kekik tergantung, kainnya pula bersusun di tepi. Takkan hilang, malah beruntung jika warisan diangkat tinggi. Tinggi-tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Biru-biru hujung Kinabalu, tengok dari jauh hati saya rindu. Rindu apa tu Cik Abang? Sebenarnya abang rindu bah sama tempat yang abang merantau dulu, nun jauh di Sabah. Kain baldu berenda emas, busana tradisi, majlis perkahwinan. Dusun bundu lagaknya kemas, budaya diwarisi secara turunan. Nun jauh kapal berlabuh, jejaka balik dari berdagang. Baju sinuangga berkain labuh, selendangnya batik bertali pinggang.
Hadirin yang dihormati sekalian, peragaan busana ini adalah daripada Kolej Vokasional Datuk Undang Haji Muhammad Syarif dan juga dari Kolej Vokasional ERT Setapak. Persila dipangkin, jala disirat, buat hadiah, raja disembah. Takkan sangkal sudah tersurat, warisan Melayu termasyur sudah.